Di dalam video lepas, cikgu telah berkongsi tentang toleransi pokok kandungan, standard kandungan 3.3 menghasilkan penulisan, standard pembelajaran 3.3.1 menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif dan bukan naratif secara berpandu. Tajuk kita ialah Bertolak Ansur, buku teks muka surat 64 dan 65. Bahagian pertamanya ialah tentang perbualan antara Cikgu Haris dengan murid-murid kelas tahun 3 anak-anak. Bahagian keduanya pula ialah kita akan bincangkan tentang isi penting atau kerangka karangan berdasarkan 4 gambar bersiri yang kamu dapat lihat di sini. Untuk menghasilkan karangan kita pada hari ini, kita akan menggunakan teknik S, K, O bermaksud siapa, K bermaksud kata kerja, O ialah objek, dan kawan yang baik dan mengambil berat terhadap kawan-kawannya yang lain. Saiful berasa kasihan melihat keadaan Jiva. Oleh itu, kita mungkin boleh mulakan ayat untuk perenggan ketiga dengan Saiful berasa kasihan kepada Jiva. Lalu Saiful memberikan sampingnya. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid cikgu di luar sana. Baik, Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di dalam perkongsian video kali ini. Dan cikgu mendoakan agar kamu semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Serta cikgu mengharapkan agar kamu telah bersedia untuk mengikuti sesi PDPR kita pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk hasil seni buku teks muka surat 66. Standard kandungannya 5.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran kita ialah 5.1.4, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu kata nafi. Objektif pembelajaran kita pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membina ayat daripada kata nafi secara bertulis dengan betul. Dan kriteria kerjayaan kita ialah murid dikira percaya jika dapat menggunakan kata nafi dalam ayat mengikut konteks dengan betul. Baik, kita teruskan lagi dengan penerangan berkenaan dengan kata nafi. Apakah dia kata nafi? Kata nafi kita gunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan. Terdapat 2 bentuk kata nafi, iaitu bukan. Kata nafi bukan digunakan sebagai unsur penafian dalam frasa nama dan frasa sendi. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh penggunaan kata nafi bukan yang melibatkan frasa nama. Baik, contoh yang pertama ialah rumah itu bukan milik Encik Rajah. Contoh yang kedua pula, itu bukan yang Meling mahukan. Baik, kemudian kita lihat pula contoh penggunaan kata nafi bukan yang melibatkan frasa sendi. Contoh pertama, buku latihannya bukan di sekolah. Yang kedua, Cikgu Nazri bukan berasal dari Sabah. Baik, sekarang kita lihat pula bentuk kata nafi yang kedua, iaitu tidak. Kata nafi tidak digunakan sebagai unsur penafian dalam frasa adjektif dan frasa kerja. Baik, sekarang kita lihat pula
Contoh penggunaan kata nafi tidak yang melibatkan frasa adjektif. Contoh yang pertama, dia tidak suka akan bau durian. Yang kedua ialah makanan di kantin tidak mahal sangat. Baik, seterusnya mari kita lihat pula contoh penggunaan kata nafi tidak yang melibatkan frasa kerja. Yang pertama, Dr. Suri tidak hadir bertugas hari ini. Yang kedua, Kamal tidak menyiapkan kerja sekolahnya. Baiklah, cikgu mengharapkan agar dengan contoh-contoh yang cikgu berikan ini, kamu dapat memahami sedikit sebanyak berkenaan dengan kata nafi dan bentuk kata nafi bukan serta tidak. Ya, okey, baik. Jadi kita teruskan lagi dengan melihat buku teks muka surat 66. Baik, sebelum kita teruskan, cikgu ingin maklumkan ya, kamu juga boleh merujuk berkenaan dengan penerangan berkaitan kata nafi di bahagian bawah buku teks muka surat 66 yang kamu lihat di sini ya. Baik, kita teruskan. Di dalam buku teks muka surat 66 ini, kita boleh lihat terdapat 3 orang murid sedang berbincang ketika mereka menjalankan aktiviti projek seni. Murid-murid tersebut ialah Darshini, Saiful dan Wei Liang. Baik, Saiful bertanya kepada Darshini, bagaimanakah kita hendak mewarnakan beras ini? Dan Darshini menjawab, tidak susah Saiful. Campurkan pewarna dengan beras, gaulkannya hingga sekata. Setelah siap, kita jemur beras ini. Baik, di sini ya murid-murid, kita dapat lihat berkenaan dengan penggunaan kata nafi tidak. Baik, sebelum kita teruskan dengan perbualan di antara Darshini, Saiful dan Wei Liang, kita lihat dahulu berkenaan dengan kata nafi tidak. Baik, di dalam merujuk kepada info bahasa yang diberikan, kata nafi tidak menjadi unsur nafi frasa kerja dan frasa adjektif. Baik, dan diberikan contoh di sini, tugasan itu tidak susah. Jadi tidak merupakan kata nafi, manakala susah pula merupakan frasa adjektif. Dan kalau kamu rujuk balik semula kepada contoh yang cikgu berikan tadi, okey, kita lihat contohnya. Dia tidak suka akan bau durian. Baik, tidak merupakan kata nafi, manakala suka pula merupakan kata adjektif, iaitu kata adjektif yang melibatkan perasaan. Okey, kemudian contoh yang kedua, makanan di kantin tidak mahal sangat. Tidak di sini merupakan kata nafi, manakala mahal merupakan kata adjektif. Seterusnya, di dalam penerangan cikgu sebelum ini, cikgu turut memberikan contoh ayat bagi penggunaan kata nafi tidak dengan frasa kerja, ya, iaitu Dr. Suri tidak hadir bertugas hari ini. Baik, kita boleh lihat di sini hadir yang bertulisan hijau merupakan frasa kerja, ya. Baik, seterusnya kita kembali kepada perbualan di antara Darshini, Saiful dan Wei Liang. Setelah mendengar penerangan daripada Darshini, Wei Liang berkata, beras ini kita jemur di atas meja itu. Lantas Darshini menjawab, bukan di atas meja. Kita mesti menjemur beras ini di luar supaya cepat kering. Baiklah murid-murid, di sini kita lihat penggunaan kata nafi bukan, ya. Jadi merujuk kepada penerangan yang diberikan di dalam info bahasa, kata nafi bukan menjadi unsur nafi frasa nama dan frasa sendi nama. Contohnya, letaknya bukan di atas meja. Di atas meja merupakan frasa sendi nama. Dan di dalam contoh yang cikgu kongsikan sebelum ini juga, cikgu turut memberikan contoh yang pertama, iaitu
buku latihannya bukan di sekolah. Jadi di sekolah merupakan frasa sendi nama. Dan cikgu juga turut berkongsi dengan kamu berkenaan dengan penggunaan kata nafi bukan yang melibatkan frasa nama, iaitu rumah itu bukan milik Encik Rajah. Ya, Encik Rajah di situ merupakan frasa nama. Dan contoh yang kedua, itu bukan yang Mei Ling mahukan. Baiklah. Jadi mari kita teruskan lagi dengan bahagian kedua perbualan di antara Darshini, Saiful dan William. Saiful berkata, tugasan kita telah siap. Cantiknya warna jalur gemilang ini. Pandai kamu mewarnakan beras. Darshini menjawab, saya selalu mewarnakan beras ketika hari Deepawali. Saya membuat kolam dengan beras berwarna. William pula berkata, terima kasih Darshini. Kalau kamu tempat kosong membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Baik, di sini apakah kata nafi yang sesuai bagi mengisi tempat kosong? Untuk itu, mari kita lihat apakah perkataan selepas tempat kosong. Okey, selepas tempat kosong perkataannya ialah membantu. Membantu merupakan frasa kerja. Jadi apabila ia frasa kerja berdasarkan penerangan yang telah cikgu berikan tadi, kata bantu yang sesuai untuk diisikan di tempat kosong ialah tidak. Kalau kamu tidak membantu, tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Baik, kita teruskan lagi. Darshini menjawab, ini tempat kosong usaha saya sahaja. Ini usaha kita bersama. Jadi, apakah kata nafi yang sesuai untuk mengisi tempat kosong? Untuk itu, kita lihat pula apakah frasa yang mengikuti selepas tempat kosong. Ianya ialah saya. Saya merupakan frasa nama. Jadi, kata nafi yang sesuai untuk mengisi tempat kosong ialah ini bukan usaha saya sahaja. Baiklah murid-murid, daripada penerangan cikgu pada awal perkongsian cikgu tadi dan juga perbincangan yang kita telah lakukan berdasarkan buku teks muka surat 66, cikgu sangat-sangat mengharapkan agar kamu telah faham berkenaan dengan penggunaan kata nafi, tidak dan bukan. Baik, untuk menguji pemahaman kamu, cuba kamu jawab soalan di dalam buku latihan aktiviti muka surat 72 dan muka surat 73. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Cikgu harap apa yang telah cikgu sampaikan dapat kamu fahami dan dapat kamu gunakan dalam aktiviti pembelajaran kamu seterusnya. Jangan lupa ya, kongsikan apa yang cikgu sampaikan ini dengan kawan-kawan yang lain supaya kawan-kawan yang lain juga akan dapat manfaat daripada perkongsian cikgu. Baiklah murid-murid, salam sayang dari cikgu. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian cikgu yang akan datang. Sehingga itu, jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.